Okay, Assalamualaikum, salam sejahtera. Today, sekarang hari ini kita akan belajar topik yang atau subtopik yang baru, iaitu berkaitan dengan struktur kawalan ulangan. Okay, sebelum ni kita ada struktur kawalan jujukan, bersarang dan sebagainya. So, dalam kawalan ulangan kita ada dua jenis, iaitu ulangan for dan juga ulangan while. Struktur kawalan ulangan for ini bezanya dengan while ialah for ini kita ketahui berapakah bilangan lelaran yang kita ingin ulangi. Sementara while ini, kita tak tahu berapa nilai ulangan dia, tetapi dia bergantung kepada syarat yang ditetapkan. Okey, kalau kita lihat contoh di sini. Okey, di sini adalah satu contoh atur cara ataupun syaratan alih berkaitan dengan tarian Sumazau. Okey, di mana mulakan muzik, kemudian berdiri dalam satu barisan, enjut-enjut kaki kanan dan kemudian enjut-enjut kaki kiri tanpa henti, dan kemudian ayun kedua belah tangan ke hadapan dan ke belakang. Okey, dan daripada mulakan enjut muzik ini sampailah ayunkan tangan ini dinamakan satu gelung, di mana gelung ini adalah satu set arahan atau cara yang perlu diulang. Itu namanya gelung. Okey. Dan kemudian kita ada petak dan diamond ini yang ada tulis 5 kali ini menunjukkan ulangan sebanyak 5 kali. Jadi ulangan ini dalam bahasa atau cara kita namakan dia lelaran. Okay, berapakah bilangan lelaran dalam bahasa Indonesia iteration? Berapakah bilangan lelaran yang diperlukan untuk mengulang arahan di atas ni? Kita nak ulang berapa kali? 5 kali, tulis ini 5 kali. So itu adalah lelaran. Dan di bawah ini pula ada lagi arahan seterusnya, enjut-enjut sambil menari, angkat kedua belah tangan dan kemudian ayun kedua pergerakan tangan seperti sayap burung. Okey, ini adalah gelung yang kedua. Okey, loop yang kedua yang akan diulang berapa kali? Sebanyak 10 kali. Jadi anda perlu bezakan antara gelung, loop dan juga lelaran, iteration. Okey, so itu adalah berkaitan dengan istilah gelung dan lelaran. Kita lihat contoh 3.27, penyelesaian masalah menggunakan struktur kawalan ulangan. Permainan interaktif dalam telefon pintar menggunakan struktur kawalan ulangan bagi mengawal fungsi log masuk ke aplikasi. Okey, Balkis diminta oleh guru untuk membangunkan atur cara yang mengawal log masuk dengan menggunakan struktur kawalan ulangan. Jika pengguna berjaya log masuk, maka atur cara akan paparkan selamat datang sebanyak 3 kali. Okey, sebanyak 3 kali. Okey. Jadi maksudnya di sini ulangan itu akan berulang sehinggalah mungkin pengguna memasukkan ID yang betul atau password yang betul. Okey, langkah yang pertama, kenal pasti input yang diperlukan, iaitu ID untuk log masuk. Okey, jika ID betul maka dia akan tulis selamat datang, jika tidak dia akan minta ulang lagi sehingga pengguna memasukkan ID yang betul. Kemudian langkah yang kedua, mengenal pasti proses dan struktur kawalan yang terlibat untuk log masuk. Okey. Dan yang ketiga, mengenal pasti proses dan struktur kawalan yang terlibat untuk paparan selamat datang sebanyak 3 kali. Mengenal pasti proses. Okey. Jadi di situ kita akan ada beberapa atur cara untuk log masuk dan atur cara untuk memaparkan selamat datang sebanyak 3 kali. Okey, kemudian langkah yang kedua, kita menulis algoritma bagi menyelesaikan masalah. Yang pertama, isytiharkan boleh ubah ID dan I. Di mana ID ini kita boleh setkan contohnya 1, 2, 3 dan I itu adalah mewakili bilangan lelaran. Berapa kali dia berulang? 1. Jadi pengguna masukkan ID, okey, setkan jawab kepada ID yang dimasukkan, while jawab tidak sama dengan 1, 2, 3. Okey. So, dalam kes yang ini jawab tidak sama dengan 1, 2, 3, maka ulang langkah 3. Maksudnya di sini jika password yang dimasukkan, ID yang dimasukkan tidak sama dengan ID 1, 2, 3, maka dia akan ulang lagi langkah 3 sebanyak for I kurang daripada 3, kurang atau sama dengan 3. Maksudnya selepas 3 kali, maka atur cara akan keluarlah daripada program. Jika kurang daripada 3 kali atau sama dengan 3 kali, dia akan paparkan selamat datang. Okey, di sini kalau kita lihat,
Ini adalah contoh carta alih dia. Setkan ID sama dengan 123 dan I sama dengan 1. Paparkan mesej, masukkan nombor ID anda. Okey, dan kemudian setkan jawab sama dengan ID yang dimasukkan. Jawab I sama dengan 123. Ya, jika ya, I tidak sama dengan 123. Jika ya, tidak. Jika ya, dia akan ulang balik semula. Jika tidak, adakah I kurang daripada 3 atau sama dengan 3? Okey, jika ya, tamat. Okey, jika kurang atau sama dengan 3. Jika ya, jadi I tambah 1. Okey, paparkan selamat datang. Okey. Dan jika I lebih besar daripada 3, maka dia akan teruskan tamatkan atau cara ini. Okey, kalau kita lihat di sini secara ringkasnya ialah dia memberikan anda peluang untuk menjawab banyak kali sekiranya ID anda tidak betul. Tetapi sekiranya cubaan tersebut betul, maka dia akan paparkan selamat datang. Okey. Jadi pemalas ID yang isytiharkan sebagai 123 betul, ID 123. Boleh ubah, jawabkan. Okey, ini yang cikgu telah terangkan lah. Okey, so ini adalah kod dia. Python code untuk carta alih ini. Pertama, hashtag pemalas ID yang disediakan sebagai 123 dan kita akan setkan ID sama dengan 123. Okey, satu string. Kemudian hashtag boleh ubah jawab diumpukkan dengan nilai yang dimasukkan oleh pengguna. Jawab sama dengan input, masukkan nombor ID anda. Okey, di sini kita minta pengguna masukkan nombor ID dia. Okey, jika kemudian dia akan menggunakan arahan while. While ni adalah kita tak tahu berapa kali dia akan berulang. Okey, kita boleh guna for, kita kena guna while. While jawab simbol tanda seru dengan ni sama dengan ni menunjukkan tidak sama. Kita rujuk balik masa tingkatan 1. Jika simbol seru, tanda seruan dan juga simbol sama dengan ni menunjukkan jawab tidak sama dengan 123. Jika tidak sama dengan 123, maka jawab sama dengan input, masukkan nombor ID anda. Okey, else. Okey, jawab input sama dengan masukkan nombor ID anda. Else for I in range 3, print selamat datang. Okey, jika jawab tu sama dengan 123, maksudnya apa yang dijawab tu betul, ID je betul, dia akan kira for I in range 3. Okey, adakah I tu dalam range 3, print selamat datang. For I in range 3 ni adalah penggunaan struktur kawalan ulangan for, di mana kita akan lihat ni for ni adalah I ni adalah lelaran. Okey, in range 3 ni maksudnya dia akan ulang 1, 2 sehingga 012. Okey, 012, print selamat datang. Berikut pembetulan di mana di sini for I in range 3 ni maksudnya dia nak ulangkan perkataan print selamat datang ni sebanyak 3 kali jika anda berjaya menjawab ID dengan betul. Okey, for I in range 3 maksudnya dia akan ulang sebanyak 3 kali. Range 3 maksudnya menggunakan, ini adalah dia punya sinteks dia lah. Kalau anda nak menggunakan for, okey, gelung for, maka akan gunakan for I in range 3, print selamat datang. Okey, dalam struktur kawalan ulangan for, antara sinteks dia ialah for pemboleh ubah gelung in, pemboleh ubah gelung, contohnya for I. Okey, kita namakanlah apa nama boleh ubah tersebut, in. Okey, dalam bracket 1, 2, 3 dan lain-lain lah. Okey, ataupun kita boleh masukkan apa-apa perkataan dalam ini. Okey, ataupun kita boleh gunakan satu lagi format lain iaitu in range. Okey, nanti kita lihat bagaimana for boleh ubah gelung in ni. Okey, boleh ubah gelung akan terbentuk sebaik saja sinteks for di-type. Maka boleh ubah gelung tidak perlu diisytiharkan terlebih dahulu. Gelaran bermula dengan boleh ubah gelung terumpuk dengan nilai pertama dalam data dan melaksanakan kod penyataan. Gelaran berterusan mengikut urutan dalam data dan berhenti apabila sampai ke nilai terakhir. Jadi maksudnya kalau kita lihat ya, square bracket ini maksudnya itu adalah satu senarai. Okey, jadi maksudnya for boleh ubah gelung in, dia akan ulang 1, 2, 3 dan sebagainya. Boleh juga kita letakkan boleh ubah gelung 3 contohnya. Okey, mari kita akan lihat nantilah bagaimana apa kesan dia.
Sementara while pula, syarat dalam bentuk ungkapan boolean, dan kemudian jangan lupa dua noktah bertindih ni. Di atas tadi pun ada dua noktah bertindih ni dan pernyataan dia. Okey, itu adalah sinteks umum untuk for dan while. Okey, seterusnya kita lihat contoh ini, for letter in Python. So letter tu adalah nama pemboleh ubah gelung tersebut. Okey, for letter in Python. Okey, in Python maksudnya sini perkataan Python tu sendiri akan diulang. Okey, satu demi satu huruf yang ada di dalam perkataan Python. P Y T H O N. Okey, print current letter. Okay, dia akan print current letter. Okey, comma letter. Okey, dia akan ulang sehinggalah huruf-huruf yang ada dalam perkataan Python itu dipaparkan. Dia akan print. Okey, P Y T H O N. Okey, sama juga fruits. Okey, fruit sama dengan dia akan ada keluarkan square bracket. Square bracket maksudnya itu adalah satu senarai. Banana, apple, mango. For fruits in fruit. Okey, for fruit. Fruit ni adalah nama boleh ubah. Okey. In fruits. Okey, in fruits. Jadi dia akan panggil semula apakah senarai fruit tadi. Senarai fruit tadi ada banana, apple, mango. Bila dia print current fruit sama dengan fruit, maka dia akan keluarkan banana, apple, mango, print, goodbye. Okey. Jadi kita boleh lihat ini dengan kita buat sama-sama latihan di dalam online GDB Python. Okey, seperti biasa buka online GDB untuk Python. Jangan lupa login. Okey, login menggunakan akaun Google anda. Okey, cikgu menggunakan akaun MOE cikgu, login. Okey, kita akan type for letter in Python. Okey, jangan lupa masukkan pembuka kata. Dalam buku teks itu hanya satu ya. Boleh juga gunakan double quotes Python. Okey. Kemudian jangan lupa dua noktah bertindih dan kemudian indentation masuk ke dalam sedikit, print current letter. Print current letter okey. Kemudian koma, kita nak gabungkan dia dengan pemboleh ubah for di atas ni letter ni, kita letakkan letter. Okey, sebelum itu pastikan anda menggunakan bahasa Python ya. Cikgu tak pilih lagi. Pastikan anda select Python di sini. Python 3. Okey. Okey. Okey, Python 3. Baru betul. Okey, for dia ada warna merah dan in ada warna merah. Okey, cikgu lupa nak beritahu. Okey, kemudian dia akan print current letter, perkataan current letter, kemudian dia akan gabungkan dengan pemboleh ubah letter ni dan dia akan ulang. Okey. Okey, cuba kita run, kita lihat apa akan hasil dia. Okey, dia akan keluarkan seperti ini. Okey, current letter P, current letter Y sehinggalah N. So dia akan ulang untuk memenuhi semua huruf-huruf yang ada dalam perkataan Python itu sendiri. Okey, seterusnya kita ulang lagi pula. Seterusnya for yang seterusnya. Okey, fruits dia letakkan satu pemboleh ubah namanya ialah fruits. Dan pemboleh ubah ini adalah senarai ya, senarai. Pastikan menggunakan square bracket bukan curly bracket ataupun curve bracket, square bracket dan masukkan
beberapa jenis nama buah seperti banana, okey, koma, okey, apple, okey, koma, jangan lupa pembuka kata, penutup kata, dan mango. Pembuka kata dan penutup kata jangan lupa. Okey, jadi kita telah isytiharkan satu senarai yang dinamakan, senarai itu dinamakan fruits, di mana dalam senarai itu ada banana, apple dan mango. Okey, jadi kita gunakan arahan for fruits, for fruit. Okey, jangan guna S pula. Tadi ada S ya. Ini dia nama boleh ubah yang lain. Fruit in fruits. Okey. For fruit, fruit ni ada nama boleh ubah untuk for. Fruits ni ada nama senarai yang atas ni tadi. Okey. Print current fruit. Okey, print current fruit. Dan ni kemudian koma kita nak gabungkan dia dengan pemboleh ubah untuk gelung for ni. Okey, fruit. Pastikan ejaan betul. F-R-U-I-T, fruit. Okey, dan last kali kita akan print goodbye. Okey. Cuba kita lihat. Maka dia akan terhasil sebegini. Okey, dia akan print pemula tadi Python, Python, kemudian dia akan print current fruit, banana, apple, mango. Dia akan ulang semua yang ada di dalam senarai fruits ini, banana, apple, mango. Okey, dan akhir sekali print goodbye. Jadi kalau anda letakkan dekat sini, contohnya anda tambah lagi satu pineapples. Okey, pineapple, jangan lupa penutup kata dan pembuka kata dan penutup kata. Bila anda run, dia akan tambah lagi satu di sini, pineapple. Okey. Okey, selain daripada penggunaan for tadi, kita masukkan for dalam bentuk for I in range, for I in, kemudian ada senarai atau for I in, dalam tu ada kurungan huruf dan sebagainya. Kita juga boleh menggunakan tambahan range, for I in range, di dalam julat. Okey, di mana kalau kita lihat di sini, apakah fungsi range ni boleh digabungkan dengan for? Henti, range, henti. Ialah integer bagi urutan berakhir. Urutan bermula dengan sifar sehingga satu digit sebelum integer berhenti. Integer henti. Okey, contohnya kalau kita masukkan for I in range 3. Okey, maksudnya dia akan ulang sebanyak 3 kali tetapi dengan nombor kosong 1, 2. Okey. I bermula kosong, kemudian I 1, kemudian I 2. So dia akan ulang sebanyak 3 kali. Nombor 3 tidak. Maksudnya dia satu digit sebelum integer berhenti. Okey. Kalau range mula henti, contohnya mula ialah integer bagi urutan bermula, henti ialah integer bagi urutan berakhir. Urutan bermula dengan integer mula sehingga satu digit sebelum integer henti. Contohnya 3, 7, maka range 3,7, maka dia akan bermula dengan 3, 4, 5, 6. Okey, dia akan berhenti sebelum integer henti 7 tadi. 7 tak masuk, sampai 6 sahaja. Okey, so dia akan ulang sebanyak 4 kali ya, 3, 4, 5, 6, 4 kali. Okey, kemudian ada juga range mula, henti, langkau. Di mana mula ialah integer bagi urutan bermula, henti ialah integer bagi urutan berakhir, langkau ialah integer yang menunjukkan perbezaan antara dua digit bersebelahan dalam urutan. Contohnya range 3, 10, 2, maka 3 adalah mula, integer yang bermula, henti dia akan henti pada nombor 10. Satu digit sebelum 10 ialah 9, dan kemudian dia akan langkau sebanyak 2. Jadi 3, kemudian dia langkau 2, 5, 3 tambah 2, 5, kemudian dia langkau lagi 5 tambah 2, 7, kemudian dia langkau lagi 7 tambah 2, 9. Jadi dia tak akan ulang nombor 4, okey, dia tak akan ulang nombor 6, dia tidak akan ulang nombor 8. Yang ada adalah 3, 7, 9 sahaja, kerana 9 adalah satu digit selepas 10. Okey, kita akan lihat nanti contoh-contoh ini.
Okey, kita buka onlinegdb.com dengan menggunakan language ataupun bahasa atau cara Python. Okey. Dan kemudian kita lihat di sini, kita nak cuba fungsi range ini. Okey. For I. Okey, katakan kita namakan boleh ubah untuk gelong for ni, for I. I ni adalah mewakili laran for I in range. Okey, kita gabungkan perkataan in range kat situ. Di mana dalam kurungan dalam kurungan kita masukkan satu nombor 3. Okey, print I. Ataupun print nombor. Nombor sama dengan I. Okey, di mana I ni adalah boleh ubah untuk I di sini. Boleh ubah untuk for ni. Okey, kita cuba run. Okey, maka dia akan hasilkan 0, 1, 2. Betul lah? Okey, maksudnya bila menggunakan for I in range 3, maka dia akan hanya print cetak 0, 1 dan 2 sahaja. Okey, kita lihat for I in range mula dan henti pula. Okay, kita copy yang ni, buat pada baris yang baru. For I in range mula dan henti. Okay, mula pada, contohnya kita mula pada 3 dan kemudian koma 7, berakhir pada 7. Okay, cuba kita run. Okay, 0, 1, 2 ni adalah untuk nombor atas tadi. Kemudian untuk for I in range untuk mula dan henti pula bermula dengan 3, 4, 5, 6. 7 tak masuk kat sini. Okey, 7 tak masuk. Okey, betul lah tu. Okey, kemudian kita cuba pula range mula, henti dan langkau. Sengaja cikgu letakkan ni supaya nampak perbezaan dia nanti. Okay, print for I in range 3, 10, 2. Okay, di mana bila kita run dia akan langkau nombor-nombor tersebut. Okay. Lihat di sini. Nombor dia akan langkau, betul? 3, kemudian 5, kemudian 7 dan kemudian 9. Samalah seperti yang dalam PowerPoint tersebut. 3, 5, 7, 9. Okay, anda kena faham. Untuk for ni kita boleh guna gabungkan dengan for I in range, boleh gabungkan dengan fungsi range ataupun tanpa fungsi range pun boleh. Bergantung kepada kesesuaian atau cara anda. Okey, seterusnya kita lihat kepada contoh amali komputer. Di mana di sini kita membandingkan antara gelung tak terhingga dengan gelung terhingga. Okey, kalau kita lihat di sini, apa kesannya apabila kita buat gelung tidak terhingga? Okey, contohnya kita type kat sini, while true, jualan is equal to float, input masukkan jumlah jualan anda. So, anda boleh okey. So, maksudnya kalau kita run benda ini, sepatutnya dia akan jadi gelung tidak terhingga. Kerana apa? Selagi, betul, selagi true. Bila selagi true, dia akan berulang-ulang. Kita lihat apa kesan dia. Masukkan jumlah jualan, katakan 100. Kita masukkan. Okey, masukkan peratus komisen, katakan 20. Dan dia akan tanya lagi. Okey, berapa? 200. Okey, peratus komisen 30.
dan dia akan tanya lagi. Okey, dan ini menyebabkan apa? Biasanya kita jarang gunalah gelong tidak terhingga ni, menyebabkan dia tidak ada penghujung dia. Okey. Jadi elakkan jadi berlakunya gelong tak terhingga. Okey, untuk gelong terhingga, untuk pastikan dia gelong terhingga, biasanya kita akan letakkan syarat-syarat dia. Okey, contohnya tadi, kalau kita lihat contoh di bawah ni ya. Okey, teruskan sama dengan Y. Dia letakkan satu nilai pemboleh ubah dahulu. Okey, nama pemboleh ubah itu ialah teruskan. Okey, stop. Sebab apa tadi gelong tak terhingga. Okey. Okey, dia letakkan nama pemboleh ubah. Teruskan sama dengan Y. Okey, itu nama pemboleh ubah dia. Kemudian dia akan letakkan operator hashtag operator bandingan digunakan sebagai syarat while. Okey, while selagi ya, while boleh ubah teruskan itu dua kali simbol sama dengan, maksudnya nak menunjukkan nilai dia ada tak sama dengan Y atau tidak. Jika sama dengan Y, maka jangan lupa dua noktah bertindih. Okey, dia akan masukkan jualan sama dengan load input. Okey, input. Okey, masukkan jumlah jualan. Okey, kemudian peratus commission, peratus underscore commission sama dengan float input masukkan peratus commission. Okey, kemudian formula commission sama dengan jualan didarabkan dengan peratus commission. Dan print. Commission anda adalah RM. Okey, kemudian digabungkan dengan pemboleh ubah commission. Okey. Dan untuk pastikan dia tidak berulang, maka selepas daripada itu, kita perlu keluarkan satu soalan untuk minta pengguna. Kita namakan juga pemboleh ubah yang sama seperti di atas ni, teruskan. Okey, sama dengan nama boleh ubah teruskan di atas, tetapi kali ini kita minta input daripada pengguna. Adakah pengguna ingin teruskan atau tidak? Okey, jadi dia akan tanya, adakah anda masih mahu meneruskan? Input dalam kurungan, adakah anda masih ingin meneruskan? Okey, tanda soal begitu. Dan letakkan sedikit noktah bertindih untuk dijawab. Okey. So daripada situ, jika dia menjawab ya, maka gelong akan berulang lagi. Kerana while terus sama dengan ya. Tapi jika menjawabkan T ataupun tidak, maka dia akan terhenti di situ. Cuba kita lihat, kita run. Okey, dia akan tanya, masukkan jumlah jualan RM 200. Okey, masukkan peratus commission 0.3. Okey, dia akan berikan komisen anda ialah RM60. Okey, adakah anda masih ingin meneruskan? Okey, jika ya, dia akan teruskan lagi. Jika tidak, ketika anda type tidak T, maka program akan
tamat. So dia ada gelung terhingga dan tidak terhingga. Jadi untuk kita mengulang kaji semula, apakah beza antara fungsi while dengan for, di mana kalau kita lihat dalam situasi ini, Nadia suka makan biskut. Jika diberi satu balang biskut, dia akan makan semua biskut satu demi satu. Jadi dalam kes ini kita menggunakan while. Selagi biskut tak habis, selagi itulah Nadia akan makan. So while. For pula adalah sesuatu, contohnya dalam situasi ini anda perlu menuliskan tajuk untuk 20 buah buku pertama di atas sebuah rak buku. Jadi had dia ialah 20 buah buku. Jadi kita tahu for ni adalah untuk gelung yang kita tahu lelarannya akan berhenti pada lelaran yang ke-20. Jadi kita menggunakan for. Itu anda perlu jelas antara while dan for. Okey, ini adalah contoh bagaimana struktur kawalan ulangan untuk biskut tadi. Mula tetapkan jumlah biskut 10. Okey, while jumlah biskut dalam balang lebih besar daripada kosong. If nombor biskut lebih kosong, pergi ke langkah 4. Okey, ini adalah contohlah. Okey, tapi kalau kita tak tahu berapakah bilangan biskut di dalam balang tersebut, kita boleh gunakan while. Okey, while jumlah biskut dalam balang sama dengan kosong. Selagi jumlah biskut selagi tidak sama dengan kosong, okey, maka dia akan makan. Okey, makan. Jika tidak, dia akan berhenti. Jika biskut dalam balang dah bersama dengan kosong, maka dia akan berhenti. Maka kita tak tahu berapa jumlah biskut dalam balang tersebut. Contohnya untuk struktur kawalan ulangan while. Okey. Ini contoh jawapan dia dalam bentuk kod Python. Jumlah biskut sama dengan 10. While jumlah biskut lebih besar daripada kosong, print ambil satu biskut daripada balang, print makan satu biskut. Jumlah biskut sama dengan jumlah biskut, tolak 1. Okey. Print jumlah biskut sama dengan jumlah biskut. Print saya sudah habis makan semua biskut. Okey. Tak perlulah cikgu buat yang ni. Cuma anda perlu faham di sini, while itu untuk selagi syarat itu tidak dipenuhi. Dalam kes ini, syarat dia ialah jumlah biskut mesti selagi jumlah biskut tu, nilai jumlah biskut tu lebih besar daripada kosong. Selagi lagi lebih besar daripada kosong, maka dia akan ulang. Jika jumlah biskut tidak lebih kecil atau sama dengan kosong, maka arahan tersebut, gelung tersebut akan berhenti dan saya sudah habis makan semua biskut. Anda boleh buat ini di dalam online GDB Python jika anda nak buat. Okey, ini adalah latihan untuk anda menghasilkan atau cara berkaitan struktur kawalan ulangan dalam penyelesaian masalah. Aktiviti 3.10 di mana anda akan menggunakan struktur kawalan untuk. Untuk ni ialah for. Okey, bagi menghasilkan atau cara yang memaparkan sifir darab apabila pengguna memasukkan satu angka bulat. Okey, paparan berikut adalah contoh output untuk atur cara anda. Okey, anda boleh menjawab tugasan ini menggunakan mana-mana kaedah di bawah, menggunakan aplikasi Python di komputer atau Python di online. Yang ini jangan gunalah ya. Ini kita guna onlinegdb.com. Ini repl.it ni tak boleh nak save dan tak boleh nak hantar. Kemudian buat semakan secara manual dan buat semakan. Okey, jadi yang penting anda buat ini dan hantar ke dalam Google Form. Okey, mari kita lihat bagaimana nak buat soalan ini. Okey, langkah yang pertama. Okey, lihat pada ni. Pertamanya anda akan buatkan penerangan tentang program ini. Anda gunakan perkataan hashtag. Okey, atur cara. Menjana jadual sifir. Menjana jadual sifir darab. Okey, untuk beritahu mana-mana programmer bahawa atur cara ini untuk mengira sifir darab. Okey, kemudian kita nak printkan perkataan atur cara ini. Okey, nak printkan atur cara tu, jadi kita ikut sahaja yang tu. Jadi print. Okey, dalam kurungan berapa kali simbol bintang, pembuka kata
simbol bintang 1, 2, 3. Kemudian huruf besar, atur cara ini akan menjana sifir darab. Okey, kemudian ada 3 simbol astrik atau bintang di situ. Okey, dah. Okey, seterusnya masukkan nombor jadual sifir darab anda, print. Okey, di sini bukan print . Ini kita letakkan dia satu nombor sifir darab. Kita letakkan nombor, kita berikan nama pemboleh ubah dia adalah nombor. Senang, semua huruf kecil lah. Nombor sama dengan kita isytiharkan nombor ini sebagai pemboleh ubah dan kita minta pengguna masukkan nombor tersebut. Jadi kita gunakan arahan input dalam pembuka kata masukkan nombor jadual sifir darab anda. Nombor jadual sifir darab anda. Okey, kemudian ada simbol noktah bertindih begitu. Okey, dan jarakkan. Okey. Maksud nanti kita akan masukkan nombor lah. Okey. Nombor. Jadi untuk selamat lagi kita boleh declarekan dia sebagai input. Okey, kemudian kita letakkan dia sebagai integer. Okey, integer. Okey, supaya apa? Supaya jika pengguna masukkan nombor perpuluhan, dia akan convert kepada integer. Okey, kemudian jadual sifir anda darab 5 ialah itu dia akan print begitulah. 1 didarabkan dengan 5. Okey, print dalam kurungan jadual sifir darab. Okey, jadual sifir darab. Okey, kemudian kita nak gabungkan dia dengan nombor tadi. Nombor apa yang pengguna masukkan? Kalau nombor 5, nombor 5 lah. So, kita gabungkan dia ni, koma, gabungkan dengan perkataan nombor pemboleh ubah nombor ini. Nombor. Kemudian, koma, kita nak gabungkan pula dia dengan perkataan ialah. Okey, dan ada tanda noktah bertindih begitu. Okey, kemudian print kalau kita nak print satu-satu tak boleh kan. Jadi kita gunakan arahan ulangan. Okey, arahan ulangan. Jadi kita ada nombor sifir 1 sehingga 12. Kita tahu dah nombor dia 1 hingga 12. Jadi kita menggunakan arahan for. For I ni lelaran lah. Contohnya for I in range. In range pun boleh. Ataupun for I in tak boleh. Kalau in kita gunakan in range. Okay, for I in range. Okay, kita nak mulakan dengan nombor 1. Betul? Okay, koma. Okay, kemudian kita nak berakhirkan dengan nombor 12. Tanpa langkau. Okay, tanpa langkau nombor. Jadi nak akhirkan nombor 12, kita letakkan 13. Kerana apa? Nanti dia akan berhenti pada nombor 12. Itu syarat dia. Yang kita dah belajar tadi. For I in range 13. Okay. Jangan lupa dua noktah bertindih. Okay, for I in range ni kita akan printkan dalam kurungan I merujuk kepada pemboleh ubah I ni tadi. Okey. I, koma, digabungkan dengan perkataan simbol X atau mewakili darab tu. Okey. Okey, kemudian koma digabungkan dengan nombor yang kita nak
nombor yang dimasukkan oleh pengguna tadi. So, boleh ubah nombor. Okey. Jadi, kalau I sama dengan 1, 1 darabkan dengan 5. Okey, betul. Dan kemudian koma, kita nak letakkan perkataan sama dengan, jadi kita masukkan simbol sama dengan, begitu. Okey. Tetapi sebelum ini kita nak sama dengan berapa? Itu adalah hasil darab dia. Okey, jadi sebelum itu kita kena letakkan dahulu sebelum print tu. Kita letakkan I. Jadi operasi dia ialah hasil darab. Contohnya hasil underscore darab. Kita letakkan satu boleh ubah yang baru. Hasil darab sama dengan I. Okey. Didarabkan I tu mewakili 1, 2, 3 sampai 12 adalah darabkan dengan nombor. Nombor ni adalah boleh ubah nombor yang kita telah letakkan di atas tadi, baris 3 tadi. Hasil darab sama dengan I didarabkan dengan nombor. Jadi di sini kita akan gabungkan dia dengan perkataan hasil dengan boleh ubah hasil darab. Okey. Okey, cuba kita run, kita lihat ada error atau tidak ada error. Okey. Atau cara ini akan menjanah sifir darab. Okey, sama seperti ini. Okey. Masukkan nombor jadual sifir darab anda. Katakan cukup masukkan 5. Ha, betul. Dia akan hasilkan sama seperti dalam contoh dalam buku teks itu. Okey. Jadual sifir darab anda darab 5 ialah. Okey. So, selamat menjawab soalan ini. Okey.